Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan daripada mazhab akidah dan juga firqah di kalangan umat Islam. Perbahasan kita malam ni ialah kita keluar daripada kerangka mazhab-mazhab yang berada di sekitar semenanjung tanah Arab ataupun tamadun-tamadun yang terdekat. Maknanya di sekitar Parsi, di sekitar benua India, yang tu kita dah selesai perbahasan dalam buku ni. Malam ni kita akan tengok perbahasan kita ialah berkenaan dengan ideologi dan juga teori-teori baru, yang mana ideologi dan teori ini timbul selepas daripada kejatuhan tamadun-tamadun yang besar yang dimiliki oleh orang Islam, khususnya tamadun orang Islam dalam zaman Khalifah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, yang mana kita baca sejarah dia jatuh waktu serangan Mongol terhadap kerajaan ataupun Khilafah Abbasiyah tu. Dan juga kejatuhan kerajaan Islam Andalus di Spanyol pada waktu itu. Musuh-musuh Islam, mereka cuba mencari berbagai peluang dan cara, dan antara benda yang diorang cuba ialah untuk memberikan keraguan terhadap perkara-perkara yang berbentuk kepercayaan, keimanan. Sebab kekuatan orang Islam ini ialah pada pembinaan ruh, iaitu pembinaan diri spiritual, dalaman. Kita ada ibadat-ibadat yang ada hubung kait keduniaan dan juga akhirat. Maknanya dia bukan hanya fokus pada satu segi saja. Jadi selepas jatuh kedua-dua tamadun besar bagi orang Islam, sama ada di Abbasiyah ataupun di Spanyol pada waktu itu, kerajaan Islam di Andalus ni, dan kita kena tahu orang-orang Islam pada waktu itu sudah mempelopori dalam bidang-bidang keduniaan. Apa yang dipelopori itu iaitu bab-bab berkaitan dengan maslahah dunia, pengangkutan-pengangkutan yang moden, iaitu berbentuk idea-idea kita ni boleh tak buat kenderaan yang terbang di udara, iaitu kapal terbang lah, dan apa-apa saja teori-teori sains yang moden. Pada waktu tu bangsa Eropah, khususnya Rom, mencapai zaman gelap, masuk dia orang pada zaman gelap, iaitu pada waktu tu mereka dikuasai oleh ahli-ahli agama yang kononnya merasa diri mereka pandai untuk mengurus semua bab dalam dunia. Mereka memang ada kepandaian untuk membaca kitab-kitab suci terdahulu, tapi belum tentu apa yang dia baca tu daripada pembacaan yang betul dan tepat. Cuma nak sebut di sini ialah ini ialah permulaan kemunculan.
Dalam buku ni kalau kita tengok, dia sebut ideologi dan teori-teori baru yang mula keluar. Kalau kita tengok, dia sebut sini, dunia barat yang terpengaruh dengan tamadun Islam dalam ilmu duniawi, khususnya dalam lapangan sains dan teknologi. Orang-orang Eropah yang Kristian pada waktu itu, dia orang tengok orang Islam maju, boleh buat bandar terancang, boleh buat macam-macam, menyebabkan ahli agama dalam Kristian mereka rasa iri hati terhadap kemajuan Islam, lalu mereka meletakkan label-label kepada orang-orang Kristian yang cuba nak ikut jejak orang Islam ataupun terpengaruh dengan kemajuan orang Islam. Maknanya itu ialah orang kata bibit-bibit awal sebelum nak jatuhnya orang kata apa, penguasaan Eropah terhadap pemikiran orang Eropah tu sendiri. Okay. Jadi ramai orang-orang Kristian ni dia minat pada idea-idea Islam. Dan uniknya tamadun Islam ini, dia bukan hanya fokus pada pembinaan al-madiyah, iaitu kebendaan semata-mata, tapi pembinaan jiwa. Tapi tak dinafikan dalam pada waktu yang sama kalau kita tengok tamadun Islam yang dah berkembang, kerajaan-kerajaan Islam yang dah berkembang pada waktu tu, adanya mereka-mereka yang tidak ikhlas bersama dengan Islam, maknanya munafik, menyebabkan berlakunya keretakan dalaman. Inilah yang diambil peluang oleh mereka-mereka ini. Kalau kita tengok bagaimana jatuhnya kerajaan Islam Abbasiyah, kerana adanya dalam pemerintahan Abbasiyah itu menteri-menteri yang ada masalah dengan asas agama Islam, yang ada masalah tu dia orang tak dapat faham dengan elok, tapi dia orang bawa propaganda tu. Sebab tu kalau tengok antara sebab Mongol boleh jatuhkan Abbasiyah, kerana banyak maklumat kelemahan ataupun maklumat dalaman, maklumat ketenteraan baik, maklumat berkaitan dengan pengurusan negara dibocorkan oleh seorang menteri yang ada dalam khalifah yang ada dalam khilafah Abbasiyah pada waktu itu, iaitu Muhammad Al-Alqami. Dia ni lah satu orang yang berfahaman Syiah Ithna Asyariyah, yang mana dia ada rasa tak puas hati dengan pengamalan dan juga dengan beberapa perkara lah dalam pemerintahan pada waktu itu, menyebabkan dia menyalurkan maklumat dan akhirnya pihak musuh menggunakan dia dan dia jadi tali barut, jatuhlah kerajaan Abbasiyah dan jatuh sekalilah khazanah ilmu pada waktu itu. Maka bertebaran semua sekali khazanah orang Islam. Okay. Dan begitu jugalah yang berlaku dalam tamadun Islam di Andalus pun. Okay. Cuma saya nak sebutnya orang-orang barat pada waktu itu, mereka sudah melihat kehebatan orang Islam ini ialah pada pembinaan ruh. Orang Islam ada kekuatan ketenteraan, orang Islam ada kekuatan material, keuangan yang stabil, juga ada kekuatan ruh yang ada pada orang Islam. Okay. Jadi antara tiga-tiga unsur tu, unsur yang perlu diruntuhkan dahulu ialah ruh, pembinaan diri spiritual tu. Okay. Jadi pada waktu itu, kalau kita tengok berkembangnya ilmu, akhirnya dia pergi pada satu tempat ataupun satu bahagian, orang lebih dahulukan ilmu akal dan juga ilmu yang berbentuk penyelidikan, yang boleh diselidik, yang boleh dimasukkan dalam makmal. Dia panggil ilmu aqliyah dan tajribiyah, ilmu tajribi. Dia mempengaruhi kehidupan orang pada waktu tu. Pada waktu tu orang-orang Islam sudah mula disuntik dengan rasa minat pada kebendaan material. Jadi kita akan tengok pada waktu inilah Barat masuk dengan ideologi dan juga dengan teori. Sebab tu mereka orang-orang Eropah pada waktu itu yang sudah sedar daripada zaman gelap dia orang nak bangkit balik, tapi dia orang bangkit bukanlah bangkit sebagai jiwa murni seorang manusia, ada juga bawa gagasan lain, iaitu kita nak ideologi kita ni boleh menakluk orang. Sebab tu dia orang tak namakan cara fikir dia orang tu dengan agama, tapi dia orang namakan dengan ideologi ataupun teori. Jadi kita akan tengok dalam bab yang seterusnya ni, ini bab yang terakhir untuk buku ni, iaitu kita akan tengok yang pertama ilmaniyah. Itu bahasa Arab.
Bahasa Melayunya ialah sekularisme. Dan lepas pada sekularisme, kita akan masuk qaumiyah, ideologi perkauman. Yang mana kita tengok adanya orang berbangga dengan etnik dia dan bangsa dia. Sebab tu dulu di Eropah dia ada jurang orang kulit putih dengan orang kulit lain, orang kulit hitam, sehingga menyebabkan benda tu jadi teruk. Itu dia panggil semangat perkauman ataupun al-qaumiyah. Yang ketiga, kita akan sentuh Ra'sumaliyah. Ra'sumaliyah tu bahasa Arab, okey, iaitu ideologi material, mementingkan kebendaan. Sebab tu kita akan tengok revolusi industri berkembang pada waktu itu. Baguslah, manusia jadi makin maju. Orang boleh buat kereta elok, orang boleh buat kapal laut yang hebat. Tapi dalam masa yang sama, dia melahirkan, mendidik manusia ni pentingkan material semata-mata. Yang keempat ialah komunisme, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil syuyu'iyah. Komunisme ataupun komunis lah kita sebut. Okey. Yang kelima ialah sosialis. Ini ialah antara ideologi-ideologi barat. Yang keenam, kita akan sentuh al-masuniyah ataupun disebut juga dengan nama lain Freemason. Dan yang ketujuh ialah liberalism. Itu 7 ideologi baru yang juga terkena pada orang Islam. Okay. Cuma untuk permulaan dalam pengenalan ni, dia sebut beberapa perkara. Dia kata, di zaman baru ini, manusia yang merasakan diri mereka sudah maju telah mencipta ajaran-ajaran baru yang tidak lagi dinamakan dengan nama agama. Sebab apa? Sebab orang Eropah sudah allergic dengan perkataan agama. Religion ni dia orang tak minat. Sebab dia orang telah dianiaya, dizalimi pada waktu zaman gelap Eropah dulu. Padri-padri menggunakan otoriti dia orang untuk memperbodohkan rakyat bawahan, sehingga sampai pada tahap ayat-ayat daripada kitab suci pun tak diberikan kefahaman yang menyeluruh kepada orang awam. Hanya diberi kepada golongan tertentu saja. Sebab tu kita akan tengok Kristian pada fasa ni, mereka mengalami pertembungan. Bila mana ada satu kelompok dalam kalangan ahli kitab Kristian yang tak suka dengan sekatan macam ni, iaitu jangan bagi orang awam memahami bahasa Latin, bahasa yang digunakan sebagai bahasa utama, bahasa induk untuk Bible. Walaupun sebenarnya Bible itu tak datang dengan bahasa Latin, ianya ialah bahasa Aramaik. Itu yang dipercakapkan, dipertuturkan oleh Nabi Isa, dipertuturkan oleh Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelumnya. Dan itu ialah bahasa daripada kitab-kitab terdahulu sebelum bahasa Arab. Okay. Jadi dia orang telah eksploitasi kitab suci ni jadi eksklusif. Ada kelompok tertentu je boleh faham, iaitu padri-padri Kristian. Orang-orang bawahan yang datang ke gereja pada setiap hari Ahad, pada setiap hari-hari perayaan, hanya dibiarkan datang dan didengarkan pada mereka syarahan-syarahan umum, bukan dibacakan direct di hadapan mereka ataupun dipaparkan dalam Bible sebut macam ni. Tidak. Dan memang itulah perangai ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran tu. Sebab perangai ahli kitab ni ialah yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Mereka meliuk lentukkan lidah mereka. Yalwu ni ialah perbuatan baca bagi fasih. Sebenarnya penyakit suka ejah lidah bagi kemah ni bukan penyakit ahli kitab pun. Penyakit orang agama secara umumnya, Islam pun. Iaitu ada ahli-ahli agama yang tak faham agama dengan jelas. Islam kita ni pun, maknanya zaman kita ni penceramah, ustaz apa semua pun, dia ada penyakit, dia pandai. Bukan penyakit, setengah-setengah orang dia nampak itu ialah kebolehan, talent dia. Iaitu yalwuna alsinatahum. Dia kecoh, tak nampak macam dia tengah kecoh kita. Itu kepandaian. Kepandaian ni ada pada orang-orang tertentu. Bila mana dia kenakan pakaian agama, menyebabkan orang rasa itu daripada agama. Sebab tu Quran sebut yalwuna alsinatahum bil kitab. Mereka sulami lidah mereka dengan kitab. Litahsabuhu minal kitab. Untuk orang yang mendengar sangka itu daripada kitab. Wa ma huwa minal kitab. Allah Ta'ala sebut itu bukan daripada kitab. Ini jenayah ilmu, bukan jenayah akademik.
Jenayah akademik pun dah teruk sekarang. Universiti, kalau kita ambil bahan dia suka-suka hati, kita boleh kena tangkap, ada akta. Dia panggil curi kata apa, penyelidikannya. Ni palsukan isi kitab. Kitab suci. Bukan palsukan buku yang ditulis oleh orang, tapi pemalsuan kitab suci. Allah Ta'ala sebut jenayah yang dilakukan oleh ahli kitab, rentas agama. Yahudi boleh jadi, Islam boleh jadi, Kristian boleh jadi. Cuma kita fokus ni yang kata boleh keluar secularism ni. Kerana apa? Kerana orang barat sudah bosan. Pergi jumpa padri, Bible kata apa? Dia pun baca. Rupanya itu bukan Bible. Itu petua daripada dia, itu hanya pemahaman daripada dia, yang mana dia mungkin sebut macam tu kerana didasari dengan kepentingan tertentu. Kerana tengok apa yang diorang sedang hadapi ni, masalah yang diorang hadapi ni, boleh tak kita eksploitasi untuk dapatkan keuntungan lain. Kesusahan orang menjadi sebab diorang boleh jadi senang kerana kesusahan orang. Kebanyakan mereka pada waktu tu susah hidup. Di Eropah pada waktu tu bukan maju macam sekarang. Kebanyakan mereka ni ialah daripada kalangan petani apa semua. Tanah tak subur apa semua, pergi jumpa padri kata kena buat sedekah tu bagi dekat dia. Ataupun dosa banyak pun kena bayar dengan bayaran tertentu. Sebab tu orang yang belajar tarikh, orang yang belajar sejarah, kita akan tengok pada zaman gelap Eropah adanya satu proses yang pelik dalam agama Kristian ni, ataupun ada satu ritual dalam agama Kristian ni, dia panggil sukuk ghufran. Sukuk tu maksudnya ialah borang pengampunan, untuk mendapat keampunan daripada Tuhan. Maknanya ada satu partition dalam gereja, orang datang dan di situ ada gereja yang ada padri yang dah tunggu dalam partition tu untuk dengar luahan orang-orang ni. Sebelum luah tu kena bayar lah sesuatu bayaran. Lepas luah tu dia akan buat ritual, sama ada dibaptiskan, dimandikan ataupun apa-apa sajalah ritual. Okay. Cumanya itu eksploitasi, menggunakan kesempatan yang ada untuk dapat habuan dunia. Dan sebenarnya perangai macam ni bukan zaman gelap Eropah lagi. Kalau kita baca hadis riwayat Ahmad daripada Abdullah bin Abbas, cerita Salman Al-Farisi, dia pergi ke Syam. Waktu dia dah bosan dengan agama Majusi ni, dia lari pada rumah, dia pergi ke Syam. Dia pergi ke gereja yang paling besar, bertemu dengan uskup. Uskup tu bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil bishop. Ni antara pangkat-pangkat gereja lah, pangkat-pangkat padri lah. Okay. Jumpa dengan uskup ni, padri yang agak tinggi dia punya kedudukan dia ni, khidmat pada dia. Akhirnya Salman Al-Farisi perasan ada benda tak kena pada uskup ni ataupun padri ni. Apa dia buat? Iaitu dia akan kumpulkan duit-duit derma yang orang bagi, dia simpan untuk kegunaan peribadi. Hatta yamla'u bi sab'i qilalin min adh-dhahabi wal fiddah. Kata Salman Al-Farisi, sehingga penuh 7 tempayan daripada emas dan perak hasil harta pemberian orang. Tapi orang tengok dia ni sebagai tokoh yang hebat. Sehinggalah dia mati. Salman Al-Farisi bocorkan perangai sebenar, skandal sebenar uskup ni, dan akhirnya daripada nak buat majlis pengkebumian dengan penuh penghormatan, menjadi majlis pengkebumian yang paling teruk, iaitu padri itu telah disalib di tiang dan ditinggalkan dalam tempoh beberapa hari sehingga dagingnya dimakan oleh burung-burung yang berterbangan sebagai bentuk penghinaan. Tapi dia dah mati dah. Maknanya dia dah mati dah, kiranya pengajaran kepada orang lain lah. Untuk dia tu kena, dia akan kena di akhirat. Satu, mayat dia tu dah kena. Okay. Cuma nak kata pada zaman Salman Al-Farisi dah ada perangai macam tu. Ni perangai ahli kitab. Okay. Cuma yang kata nak keluarnya secularism tu, bila mana gereja blok banyak sekatan. Nak faham, maknanya orang-orang di Eropah ni, sebelum ada pertubuhan Eropah macam sekarang lah, sebelum ada United Kingdom, sebelum ada Jerman, sebelum ada pembahagian state apa-apa semua ni. Okay, jadi pada waktu tu sebahagian padri-padri daripada Jerman
Mereka tak puas hati dengan ketetapan yang diletakkan oleh Vatican City pada waktu itu. Apa? Letakkan syarat tak boleh terjemah Bible dalam bahasa lain, sehingga penganut agama Kristian ni dia orang jauh pada Bible. Sebabnya padri-padri daripada Jerman ni, dia orang tengok orang-orang Islam di Andalus, dia orang nak baca Quran tak payah, dia orang baca, semua lapisan boleh baca, kanak-kanak boleh baca dalam bahasa asal, dalam bahasa Arab. Cuma tepi tu adalah terjemahan dalam bahasa lain. Sebab kita tahu dulu Andalus ni, Spanyol, Morocco, Algeria apa semua tu, semua bahagian Andalus dulu, mereka semua ni bercakap dengan bahasa Arab. Kita tengok Spanyol ni dia cakap bahasa Spanish lah. Okay. Cuma kita kena tahu dulu, orang-orang di Andalus ini ialah mereka yang menggunakan bahasa Arab. Dan penutur bahasa Arab di Andalus ialah penutur Arab yang sejati. Maknanya bukan Arab yang ada campur-campur. Sekarang kita tengok kesan pembahagian negara. Tuan-tuan boleh tengok Morocco, Maghribi. Memang ada orang cakap bahasa Arab, tapi bahasa Arab dia orang sudah menerima pengaruh daripada barbar. Akhirnya kita akan dengar bahasa dia lain, bahasa Arab dia lain. Tak sama. Melainkan Arab Morocco yang belajar agama, yang memang belajar bahasa Arab, okey lah. Macam yang datang Perlis baru ni, Syekh Sa'id Kamal, itu bahasa Arab dia standard. Bahasa Arab dia, orang-orang yang belajar bahasa Arab memang boleh tangkap apa dia cakap. Tapi kalau dia cakap bahasa di Casablanca betul, Casablanca ni ibu negara Morocco, Daril Bayda. Casablanca tu bahasa Perancis, sebab ini ialah second language dia orang. Dalam bahasa Arab dia panggil Daril Bayda, itu nama ibu negara dia orang. Di situ orang bercakap dengan bahasa barbar. Belum lagi pergi ke kawasan-kawasan pendalaman di Chefchaouen, di beberapa tempat di Morocco ni, dia tak bercakap. Tuan-tuan pergi ke Jazair, Algeria, Libya, bahasa Arab dia orang tercemar. Sedangkan dulu mereka ni duduk di bawah kerajaan Islam Andalus, mereka bercakap dengan bahasa Arab rasmi. Adalah beza lahjah dia, tapi tak terlalu jauh dengan bahasa yang dipertuturkan oleh Nabi dan para sahabat dulu. Tapi hari ni tengok Spanyol ialah sebuah negara yang bercakap dengan bahasa Spanyol. Tak bercakap dengan bahasa Arab tu. Dia macam Filipina, bila mana masuk saja penjajah, dia hapuskan nilai-nilai kemelayuan yang ada pada penduduk Filipina tu. Yang mana kita tahu mereka itu ialah Melayu. Filipina tu yang duduk di Manila tu, dia orang tu Melayu tapi telah dikristiankan. Dia orang tu dulu penutur bahasa Melayu, tapi dengan sebab bercampur dia orang dengan bangsa penjajah, menyebabkan keluar bahasa baru, nama dia bahasa Tagalog. Walaupun Tagalog tu ada orang kata campur Mandalay sikit apa semua, iyalah dari segi percampuran bangsa tu, pecahan bangsa tu kita boleh agak lah. Cuma kalau tengok kawasan-kawasan yang pernah duduk di bawah kepulauan Melayu dulu, yang asal-asalnya mereka ialah penutur bahasa Melayu. Tuan-tuan pergi ke Kemboja, sebahagian orang Islam di Kemboja masih lagi boleh bercakap dengan bahasa Melayu. Sebab kita kena tahu, Kemboja membawa ke beberapa kawasan ni lah yang di sekitar Sungai Mekong ni lah, Vietnam apa semua ni, itu semua duduk di bawah pemerintahan kerajaan Kedah tua dulu. Sebab tu sebahagian daripada penutur-penutur yang di Vietnam, di Kemboja ni, mereka kalau cakap Melayu dengan logat utara. Dengan logat utara. Maknanya dia orang cakap dengan bahasa macam tu lah, membawa daripada Satun apa semua ni lah, daripada Perlis apa semua ni. Okay. Cuma nak katanya mereka itu mahu jati diri Islam dulu. Tapi hari ni kita tengok macam tak pernah ada. Saya tak nak bagi contoh jauh dah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Melaka, bila mana Portugis masuk, Famosa. Yang kita pergi ke Melaka ini, di Bandar Hilir kita hanya nampak Famosa. Kita tak nampak Istana Kesultanan Melayu Melaka dulu, yang kata Parameswara apa-apa semua, yang kata istana menjadi tempat terjemahan kitab. Datang penjajah, dia hapuskan rapat. Yang kekal sekarang apa dia? Yang kekal hanya Famosa. Yang kekal hanyalah beberapa gereja yang dengan warna merah dia apa semua. Yang tu lah syiar agama lain. Sedangkan situ tertubuhnya kerajaan Islam yang agak besar, yang berada bawah naungan Turki Uthmaniyah dulu. Saya nak sebutnya bila mana Barat ni dia bangkit,
Dia bangkit dengan dendam. Dia bukan bangkit dengan saja nak Kristian saja-saja. Tak. Sebab tu dia boleh licinkan semua benda tu. Okey. Jadi pendahuluan ni, penulis ni, dia cerita tentang itulah yang menjadi sebab kenapa ideologi-ideologi ni masuk. Kalau kita tengok antara penggerak yang lawan konsep keberhalaan yang ada dalam Kristian. Sebab Kristian di Vatican City di Rom, mereka ada wujudkan patung. Sehingga datang paderi daripada Jerman ni yang diketuai oleh Martin Luther dan beberapa kawan-kawan dia. Ini antara tokoh-tokoh besar dalam mazhab Protestan Kristian. Mereka lawan, antara yang diorang lawan ialah hak untuk menterjemahkan Bible dalam bahasa lain. Jangan Latin saja. Nak bagi Bible tu diterjemah dalam bahasa Jerman. Dan juga unsur keberhalaan patung yang tidak ada dalam Kristian. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian Kristian ni, antaranya Jehovah Witness, ini antara Kristian yang tidak menerima unsur berhala yang banyak. Gereja dia orang kosong, tak ada apa pun. Di Eropah sekarang pun ada pengikut dia orang, tapi dia orang dikenali sebagai minoriti dalam Kristian. Bahkan bila mana kita tengok perbalahan dalam agama Kristian ni, sama-sama Kristian pun mereka ada isu kafir, mengkafirkan, keluarkan dia ni daripada Kristian, masukkan orang ni dalam Kristian. Cuma kalau kita tengok, ini berpunca daripada datangnya tokoh tambah sehingga mengacau ketulinan agama Kristian. Kita bukan nak kata Kristian tu betul, cuma sekarang nak katanya, dulu kalau kita tengok pada zaman Nabi, Nabi hantar sahabat pergi berlindung ke Habsyah, Ethiopia. An-Najasyi beragama Kristian, tapi Kristian yang ada di sana dia tak teruk sangat. Dia punya penambahan, penyembahan patung dah ada, tapi dia tak terlalu pekat macam sekarang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok perayaan Christmas ni, zaman Najasyi tak ada. Kita baca sirah, cubalah cari zaman An-Najasyi ada tak sambutan Christmas. Kristian tu Kristian, kerajaan besar Kristian. Tidak ada. Bila yang kata ada ni? Yang kata ada ni iaitu pada zaman gelap Eropah. Waktu orang-orang Eropah ni sedang berada pada kemunduran. Pada waktu tu orang-orang paderi ni dia tengok orang-orang kampung ni suka buat satu sambutan. Sebab orang-orang Eropah dulu sebelum dia orang Kristian, dia orang mengamalkan ajaran paganism. Iaitu tengok pokok, sembah pokok, tengok ni, sembah ni, ada kena kacau sampuk hantu, sembah semangat ni, semangat. Dia macam orang Melayu kita dulu juga. Maknanya dengan semangat-semangat seperti tu. Okey. Akhirnya dia tarik. Ini dalam agama dia panggil syncretism. Syncretism ni maksud dia apa? Tarik unsur agama lain masuk dalam agama ni, agama Kristian, lalu Kristiankan perlahan-perlahan dia punya ritual tu. Contoh mudah saya nak bagi pada tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan, dalam sebelum orang Melayu terima Islam, orang Melayu ni beragama dengan Hindu, Buddha, dinamisme, animisme. Ini agama-agama orang Melayu. Cuma ada satu etnik Melayu, dia ada agama khusus, iaitu Jawa. Orang Jawa ni sebelum terima Buddha, sebelum terima kata apa, Hindu, sebelum adanya kerajaan Majapahit apa semua ni, orang-orang Jawa dia ada satu kepercayaan yang disebut sebagai Sang Yang Taya. Iaitu dia orang sembah satu benda yang tidak boleh dilakarkan, diarcakan, dibentukkan. Sebab tu kalau tengok perkataan sembahyang yang kita duk guna ni sebagai kata nama lain bagi salat, dia mari daripada ritual sembahyang. Hiang itu ialah semangat yang diimani oleh orang-orang Jawa dulu. Sebab tu perkataan sembahyang ni dia asal daripada Jawa ataupun Sanskrit lama lah. Sembah tu sembah, hiang tu ialah Tuhan yang Maha Perkasa maksudnya. Cuma Islam panggil salat. Itu bahasa dalam bahasa Arab lah. Okay. Cuma saya nak sebut syncretism tu apa dia. Sebelum orang Melayu terima Islam, mana kita terima Islam ni agak lewat. Kita dengan benua India lagi awal, sebab ada catatan menunjukkan sebahagian sahabat sampai ke India. Di tanah Melayu ni sahabat tak sampai, walaupun ada orang dakwa kata sahabat sampai. Tuan-tuan ingat kan, ada orang dakwa kata, bukan kata dakwa sahabat, Nabi pun sampai sini.
Itu dakwaan lah. Dakwaan semata-mata. Dakwaan perlukan bukti. Bukti daripada dia tak padan lah. Kena bukti yang lebih bersifat penyelidikan. Walaupun dia cakap pandai, dia kata, saya kata kita kajilah dulu. Dia suruh kita kaji, tapi dia dah bagi, dia dah lempar dah fakta tu macam betul. Okey, jadi yang pasti tidak ada riwayat menunjukkan para sahabat datang. Paling awal pun orang Islam yang datang ke tanah Melayu ni ialah pedagang-pedagang daripada Parsi dan juga pedagang-pedagang daripada Arab. Khususnya daripada Hadramaut, Yaman. Membawa dengan mazhab fiqh dia ialah mazhab fiqh Syafi'i. Cuma yang daripada Parsi ni dia datang daripada arahan kerajaan Fatimiyah, Daulah Fatimiyah di Mesir, yang mana kerajaan itu ialah kerajaan Syiah Ithna Asyariyah. Yang tu cerita lain. Yang tu dia singgah ke kawasan lain, di kepulauan lain dulu. Cuma dia masuklah dalam orang Melayu ni. Sebab tu kita akan tengok ada kawasan-kawasan di Indonesia, contoh di Sumatera Barat, di kawasan Pariaman. Yang ni pengamalan dia memang mirip kepada Syiah. Pariaman ni dalam tanah Minangkabau sekarang lah. Dalam kawasan Sumatera Barat tu sendiri. Okay. Cuma nak sebutnya ialah sinkretism ni dia tarik amalan agama lain masuk ke dalam Islam. Contoh di Malaysia ni dia kajian-kajian dia ada tapi dia tak terbuka. Itulah yang menyebabkan satu kerugian. Bila mana orang yang belajar universiti ni sambung sampai master PhD, siap kajian master PhD artikel, dia hanya tersimpan dalam almari perpustakaan semata-mata. Nak bawa keluar payah. Macam-macam prosedur. Nak masuk perpustakaan kena bayar. Lepas tu kalau nak baca tesis tu boleh baca abstrak yang muka depan je. Nak baca habis macam-macam lah, rumit. Dia beza. Kalau di Arab Saudi, kedai buku biasa ni ialah kedai yang jual tesis PhD dan dimurahkan harga dia. Sebab tu cara orang-orang di Arab Saudi ni, dia orang infak harta selain daripada bagi duit kat masjid, suruh tukar kapet, suruh pasang kerusi. Masjid negara Arab dia ada kerusi. Dia bukan macam gereja. Tapi dia ada kerusi yang kekal. Bukan kerusi yang kita sandar dengar kuliah tu. Dia saf pertama, saf kedua ni dia ada kerusi. Orang yang pergi umrah jangan duduk kat Masjidil Haram, pergi masjid luar. Dia akan nampak kerusi tu. Kewujudan kerusi tu ialah untuk warga tua yang nak duduk saf depan ataupun orang-orang yang sakit lah. Dia buat, dia susun elok lah. Di Jordan, di Saudi, di Syria dia macam tu. Selain daripada tu, kerusi tu pun dia akan provide rak Quran sekali, dan juga ada tempat letak tisu apa semua. Sebab itu negara yang ada musim sejuk, dia benda-benda tu dia provide lah, air lah apa semua. Selain daripada tempat menyandar kuliah lah. Sebab tu kita tengok kuliah di Arab Saudi, orang tak cari dinding sebab dia memang dah ada kerusi kat depan. Kerusi tu boleh menyandar dah pun. Selain daripada bagi duit untuk buat benda tu, antara yang orang Arab Saudi buat ialah bagi duit pada syarikat penerbitan, suruh harga buku tu murah. Contoh buku tu sebiji, sebuah buku senaskah buku tu nak kena terbit, harga dia RM50. 1,000 kata apa? 1,000 naskah kalilah. Jadi syarikat penerbitan kena tanggung berapa? Okey, jadi ada satu orang kaya pergi tanya, buku ni bermanfaat, penulis ni popular, jangan bagi buku dia mahal, bagi buku dia murah. Akhirnya dia bagi duit dia, menyebabkan penerbitan tu dah di cover oleh duit derma dia. Buku yang RM50 boleh dijual dengan harga RM5 ke RM10, dengan kulit dan kertas yang elok. Bukan kertas A4 yang lebih-lebih kurang macam kita ni. Sebab tu kalau orang yang biasa dengan kitab Arab, dia akan tahu kitab Arab ni, satu, dia punya cover dia ni, kulit depan dia ialah jenis hard cover, keras, dan dia ada fanni, dia ada seni khat di penulisan buku tu. Sebab tu orang yang belajar Mesir ke Jordan ke, dia beli je kitab, dia tak baca, lepas tu letak dalam rumah dia, cantik tersusun, baca tak baca pun, lagi tak kena apa-apa, lagi tak makan anak-anak, lagi tak baca. Dia jadi hiasan dinding je sebab cantik. Kalau buku kita yang Melayu ni, buku kertas lembek macam ni tak berapa cantik pun susun. Okay. Cuma nak katanya itu cara dia orang infak. Dia orang nazil, turunkan harga kitab tu. Jadi orang boleh beli, student boleh beli.
Sebab student di sana, sebab di Saudi ni dia punya pendidikan free, daripada daripada sekolah rendah sampai kepada PhD, semuanya ditaja tanpa ada yuran, bahkan diberikan wang saku 850 rial untuk degree sampai PhD. Tak sampai 1000 rial lah. Kecuali orang bidang-bidang lain saya tak tahu. Okey, cuma yang saya dengar-dengarnya 850. 850 untuk beli buku 5 rial, 10 rial, dia orang mampu lah. Macam Malaysia, bagi 1000, harga buku sebiji 60, 70. Tak ngam dengan ma'ash ataupun dengan kapasiti sehari hidup tu. Tuan-tuan boleh bayang, tesis PhD yang nak masuk dalam universiti tu payah. Di Saudi dia jual. Saya ingat kalau saya pergi ke Saudi zaman belajar dululah, zaman kita belum bawa orang mutawif ni dia sibuk sikit. Dia tak boleh pergi jauh. Okey. Kita akan pergi ke beberapa kedai buku di belakang Universiti Islam Madinah. Kalau di Mekah ada satu tempat, Maktabah Ar-Rush. Ni semua tempat hasilkan tesis. Sebab tu dia orang mudah. Kita akan tengok sebahagian orang-orang sana, dia boleh sambung belajar sampai peringkat tertinggi. Sebab apa? Sebab nak cari kajian mudah, tak perlu payah dan harganya murah. Ini antara tempat-tempat infak yang orang kita ni dia kurang beri lagi. Orang-orang kaya yang ada syarikat besar-besar ni, dia kena fikir cara bagi infak ni gaya lain pula. Bukan gaya bagi duit semata-mata, tapi kena susun bagi elok. Okay. Cuma nak katanya, tesis-tesis di Malaysia ni yang mengkaji tentang sinkretisme agama banyak. Agama Islam di tanah Melayu menerima kemasukan budaya pada agama lain, ada. Tapi susah nak cari. Tuan-tuan tengok di UM, UKM ni semua tempat-tempat yang ada fakulti sejarah apa semua ni. Tapi tak boleh. Yang saya boleh akses, saya tengok paling dekat pun Indonesia, paling mudah dan murah. Tapi itulah dia punya kadang-kadang bahasa Indonesia yang terlalu pelik tu, kita tak faham apa yang dia sebut. Cuma kebanyakan kajian sinkretisme agama di Nusantara ni ialah daripada Indonesia. Ada satu tesis, bukan tesis lah, artikel. Dia tulis sinkretisme agama dalam amalan orang Melayu di tanah Jawa, antaranya ialah amalan sesajen. Sesajen tu bahasa Jawa. Sesajen ni ialah sajian lah, iaitu talam penuh dengan makanan, bawa pergi letak dekat tempat yang disangkakan ada hantu jembalang roh dekat tunggul pokok ke apa ke, letak situ. Okay. Bagi orang Jawa sekarang yang dah Islam, dia orang tak letak dekat pokok, dia orang pergi letak dekat kubur. Yang Islam. Ni saya kata ni bukan cerita 200 tahun lepas. Sekarang ni tahun 2020, 2022 duk buat lagi ni. Dia pergi dan dia pergi letak makanan di situ. Dan dia rasa benda tu ada pahala dan ada encourage daripada ustaz-ustaz, kiai-kiai dia orang untuk buat macam tu. Saya tahu benda ni sebab ada satu orang budak muda Indonesia, dia ada buat satu video. Video dia tu, dia pergi makan makanan yang orang-orang letak dalam talam kat kubur tu. Dia kata, hari ni saya lapar banget. Bangun-bangun pergi bawa motor, pergi ambil nasi kapau, nasi kenyang apa-apa. Tapi tahu dia orang masjid, kena terajang lah dia. Okay. Cuma nak katanya dia pun rasa pelik, apa letak makanan tapi tak boleh kacau. Sebab yang saya kata ni bukan perkuburan Hindu, ini perkuburan Islam. Amalan tu dalam Hindu dulu, tapi ditarik masuk ke dalam Islam. Orang Melayu kita Malaysia ni pun ada. Saya tak nak cerita jadi panjang cerita pula. Cuma nak katanya, ini ialah benda yang mengganggu ketulinan agama. Kristian zaman Eropah ni macam tu lah. Christmas tak ada. Sebab tu saya kata zaman An-Najasyi, Christmas tak ada. Santa Claus ni tak ada. Semua tu tak ada. Okay. Bila keluarnya? Bila keluar tu sekitar dalam 400 ke 500 tahun ni baru ada keluar. Sebab kita kena tahu, dulu yang menjadi penasihat, walaupun disangka dia tu alim Kristian, sebenarnya mereka ialah ahli sihir, pengamal sihir, walaupun dia orang tu pembaca kitab.
Sebab tu tuan-tuan baca, bila mana tertubuhnya kerajaan Great Britain ni, Great Britain di UK tu lah, yang Queen Elizabeth yang mati tu. Okay. Queen Elizabeth yang pertama, dia nak letak hari pertabalan, dia nak tabalkan diri dia tu pada berapa hari bulan. Yang bagi tarikh tu ialah seorang penasihat diraja yang bernama John Dee, Johndee. John Dee. John Dee ni siapa? Di mata orang-orang awam, dia ialah alim dalam Kristian. Duk gereja, tak keluar bercakap dengan orang. Sehinggalah dia punya tembelang dipecahkan oleh kawan dia sendiri. John Dee ini ialah pengamal kepada ilmu sihir, iaitu pemuja bintang Kabbalah. Dia puja. Waktu dia nak letak tarikh pertabalan tu, dia puja bintang Kabbalah. Bintang Kabbalah ni yang duk ada dekat negara Israel tu lah. Ini ialah unsur sihir. Cuma dia kena tipu dengan iblis yang dia puja tu, syaitan yang dia puja tu. Sebab syaitan tu janji dekat dia, kamu akan dapat 7 kunci alam semesta. Dapat 7 ni, kamu nak buat apa kamu boleh buat. Dia puja, dia sembelih kambing, dia buat itu, buat ini, dapat kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga, sampai kunci yang ke-6. Kunci yang ke-7 syaitan tu kata. Tapi syaitan tu mengaku dia malaikat, tak kata dia syaitan. Ini cerita panjang lah. Okay. Syaitan tu kata, kamu nak dapat kunci yang ke-7, ritual yang kamu kena buat ialah kamu bagi isteri kamu pada kawan kamu ambil isteri dia dan kamu tiduri, kamu tukar. Kamu buat yang ni, kamu dapat kunci yang ke-7. Dia buat, dan akhirnya syaitan tipu dia sampai kesudah dia tak dapat kunci yang ke-7. Menyebabkan kawan dia jadi tak puas hati lah. Rupa-rupanya dia yang disangka alim sebenarnya ialah pemuja syaitan. Tapi nak katanya itulah wajah. Samalah di Rusia pun. Sebab tu kalau tuan-tuan baca macam mana jatuhnya kerabat diraja Rusia. Rusia sebelum jadi Republik Rusia ni sebagai negara komunis yang agak besar, blok komunis yang besar selain pada Korea Utara ni. Dulu Rusia ni dia ada raja dia, King Tsar, Tsar, itu raja Rusia yang terakhir. Raja Rusia ni dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh padri dia sendiri yang bernama Rasputin. Tuan-tuan dengar nama Rasputin? Rasputin nama geng-geng kelab main muzik apa. Yang tu salah satu lah. Okay, nama dia Rasputin. Rasputin ini ialah ahli kitab dan juga pengamal sihir. Dia bodoh kan raja Rusia dengan dia bagi sihir-sihir tertentu. Dia kata ini holy water. Rupanya air tu ialah air jampi untuk mengkelukan lidah. Akhirnya dia bawa semua kerabat dia raja ni, letak bawah satu bilik. Bilik tu bawah tanah istana di Rusia. Datang komplot dia yang sampai hari ni tertegaknya Republik Rusia tu. Bunuh dengan tembak sekaligus, semua kerabat mati. Siapa yang jatuhkan? Penasihat dia, Rasputin. Tapi Rasputin ni dihinakan juga. Alas sekali, orang jahat ni dia tak akan selamanya menang. Rupa-rupanya yang dia jadi tali barut tu, yang tali barut tu pun bunuh dengan dia sekali. Maksudnya Rasputin tu kena. Rasputin ni selain daripada dia tu ahli kitab Kristian, dia tu juga pengamal sihir. Yang ketiga, dia eksploitasi wanita. Termasuklah kerabat diraja Tsar tu pun ditiduri oleh dia dan dirogol oleh dia. Termasuk anak-anak lelaki daripada kerabat diraja Tsar. Maknanya dia ni bisexual. Lelaki pun dia tibai, perempuan pun dia tibai. Punya orang nak marah pada dia tu dengan sebab perangai dia ni, dia suka eksploitasi. Dia dah mati dah, tapi kemaluan dia dipotong dan digantung. Tuan-tuan nak tengok, boleh tengok Muzium Rusia simpan lagi. Tak ada kerja kot tengok kemaluan orang, tapi adalah benda tu ada. Nak tunjuknya kejam, ni makhluk jahanam ni orang. Saya sebut ni, inilah latar kenapa sekular tu keluar. Orang agama perangai teruk. Sekarang pun macam tu lah. Eksploitasi sebab nak duit, nak kaya, nak pengaruh, nak macam-macam. Dan tak mustahil Islam ni akan mengalami perubahan yang bermacam-macam dengan idea-idea barat yang akan masuk. Dengan sebab orang tak suka perangai orang agama yang menipu ni. Jadi orang agama dia kena sedar. Termasuklah saya sendiri kena sedar. Jangan kita rasa
kita dapat ilmu agama ni, kita eksploitasi orang. Macam mana Nabi Muhammad, ilmu yang Tuhan beri menjadikan sahabat-sahabat dia tu hebat. Bukan hebat Nabi seorang. Nabi ni dia jadikan orang yang ikut dia tu hebat. Orang yang bertemu dengan dia, face to face dengan dia tu hebat. Ada yang lawan tu lawan. Cuma yang betul-betul ikhlas nak ikut dia. Tuan-tuan tengok, Nabi masuk syurga, Abu Bakar masuk syurga. Nabi tak biarkan Abu Bakar. Nabi tak biarkan Abu Bakar tak masuk syurga. Walaupun kita kadang-kadang fikir, memanglah boleh masuk, dah kawan dia. Kalau tak dapat masuk, dia akan ejah ya. Tak. Sebab Abu Bakar sendiri menunjukkan dia tu nak masuk syurga dengan dia infak harta dia. Dia buat ibadah. Sebab tu kalau kita baca riwayat, Abu Bakar ini kalau tiap-tiap malam dia qiyam, dia baca Quran habis 30 juzuk, habis dalam satu rakaat. Ianya diikuti oleh Umar, diikuti oleh seterusnya. Dia beza dengan tokoh agama dalam agama lain, dalam sejarah lain. Kalau dia pandai agama, dia pandai seorang. Tapi Nabi dia tak pandai seorang. Dia bagi Abu Bakar ada keboleh upayaan masuk syurga. Umar, Uthman, dia naikkan nilai Uthman jadi khalifah, jadi ahli syurga. Tuan-tuan kalau baca riwayat, Uthman ni bukan orang yang segak pun. Dia tak segak. Dan dia orang yang capek jalan dia. Tapi Nabi kahwinkan dia dengan 2 puteri Nabi. Dan dia orang yang banyak beri jasa pada Islam dengan kekayaan dia. Yang mana saya nak tunjuk pada kita semua ni, bagaimana Islam yang tulen memimpin manusia. Tapi kalau Islam yang campur-campur, ada sinkretism, yang ni boleh buat, yang ni asal tak boleh buat tapi ejah-ejah bagi boleh buat, yang tu tunggu, masyarakat tu akan ranak. Satu masa masyarakat tu akan jatuh. Akan berlaku kebangkitan. Tuan-tuan tengok macam di Jawa. Anak-anak muda dia orang dah rasa pelik. Kenapa kalau berlaku kematian, malam pertama kena buat kuih apam, malam kedua kena nasi ni, malam ketiga, sebab benda tu masih pekat di sana. Dia orang persoalkan, kenapa kena letak sajian di kubur? Apa problem? Last sekali berulat habis macam tu, kubur yang sepatutnya tak ada bau-bau busuk, akhirnya kubur tu jadi bau busuk, menyebabkan anjing pergi situ. Binatang-binatang yang tak sepatutnya pergi makan makanan. Kubur mak dan ayah jadi hina kerana binatang pergi makan kencing berak atas kubur tu. Hanya kerana idea orang agama yang mengarut kata boleh letak sajian di kubur tu. Kubur yang sepatutnya dimuliakan, bukan kata mulia kena pergi sembah kubur. Kebersihan kubur jaga. Kubur ni tempat untuk kita ingat mati. Kalau kita tengok anjing makan makanan berulat, apa kita nak ingat mati? Duduk depan pintu pagar pun dah bau makanan busuk tu sampai ke muka. Kecuali yang baru mati sehari dua tu segar lagi lah makanan dia. Cuma nak kata itulah kesan campur aduk agama. Kita pergi lalu azan dulu. Okey. Jadi kita, kesimpulan akhirnya yang kita boleh tengok ialah itulah latar-latar yang menyebabkan teori-teori mengarut ni boleh keluar. Kerana ketulinan agama diganggu. Agama yang tulen dah tak perlu tokok tambah ni, bila mana diganggu dia keluar yang ni. Sebab tu kita pening hari ni. Macam mana boleh ada orang ni jadi feminism, jadi liberal? Yalah, kita tak suka dia liberal, tapi kita tengok punca side yang lain, bahagian yang lain, iaitu dia orang bosan dengan agama yang ditokok tambah. Salahlah dia orang pergi ikut benda lain. Okay, cuma nak kata kesan dia bila mana kita buat fitnah lah agama, fitnah lain akan bertimpa-timpa. Kita buat sesuatu yang cuba mencalar kemuliaan agama ni, dia akan create suasana lain, dia akan keluar yang baru. Yang ke depan lagi ni kita tak tahu apa akan jadi. Okay. Cuma nak katanya itulah antara sebab yang dikaji sekarang ni ialah secularism. Nanti kita akan tengok sejarah sekular pada minggu akan datang. Cuma sekarang ni kita cuba tengok sebab apa 7 idea ni, 7 ideologi ni wujud dan masuk dalam kalangan orang Islam. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.